Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ke-13 percubaan Terengganu 2022. Dan kalau kamu tengok kepada bentuk soalan tak lain tak bukan tingkatan 5 bab yang kelima di bawah tajuk kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, so apakah kehendak soalan? So seperti biasa kita tengok pentagon FKLMN ialah image. So kalau kamu rasa ada highlighter, keluarkanlah dan kita highlight mana-mana perkara yang penting. So ini adalah image bagi pentagon ABCDE. So pastinya cikgu dah kata yang ada di belakang itu adalah objek. So yang di depan yang disebut awal itu ialah image lah. Okey, so kalau ikutkan ini memang dah diberitahu ianya adalah image. Okey, cuma yang belakang ni pastinya ianya adalah objek. Okey, so kita tengok daripada gambar. Okey, kita nak tengok FKLMN. So di manakah dia? So FKLMN, so itu adalah image. Okey, so ini adalah image manakala objek kamu ABCDE. So ABCDE, okey, objek kita dalam keadaan yang agak besar. Okey, dan image kita dalam keadaan kecil. Okey. So di bawah gabungan transformasi VU. So sekali lagi apabila ada dua huruf, kita akan dahulukan huruf yang berada di belakang, ataupun dengan kata lainnya, U kamu adalah gerak kerja yang pertama lah. Okey, sebab antara V dengan U, seharusnya U itu duduk di belakang. So V itu akan hadir di depan. So yang duduk di depan itu adalah gerak kerja yang kedua. Okey, ataupun bolehlah kamu tengok daripada soalan sebenarnya. Soalan dia dah bagi tahu dah. U kamu atas, so V kamu di bawah. So pastinya U ini akan berjalan dulu, so baru diikuti dengan V. So apa yang dia bagi dekat sini biasanya dah memang takkan mengelirukan kamu. So itu adalah gabungan transformasi. Okey. So seperti mana yang cikgu lazimnya buat, so kita tengok daripada objek sebelum jadi image akhir. So kita akan ada image sementara dahulu. So cikgu akan label sebagai image sementara. Mungkin tak berapa nampak sebab dia berada di dalam kawasan berlorek, tapi bolehlah tahu bahawa daripada objek sebelum menjadi image akhir, pastinya dia akan menjadi image sementara terlebih dahulu, barulah dia menjadi image akhir. Okey, so kita besarkan gambar. Alright, so kalau kamu tengok daripada objek sebelum menjadi image sementara, ataupun kamu boleh nampak lah sebenarnya A ini, A dah terpantul menjadi F, so E terpantul menjadi J, so D terpantul menjadi I, okay, C menjadi apa ni bawah ni H, so B ini menjadi G. Ataupun kamu boleh orang kata, yalah, boleh tengok sebenarnya daripada bentuk bucu-bucu yang ada. So daripada asal objek menjadi image sementara. Dan kalau ikutkan, itu adalah pantulan seperti mana yang cikgu dah cakap tadi. Alright, so kita keluarkan pembaris. Okay, kita nak lukis paksi pantulan lah terlebih dahulu supaya tak silap. Okay, so kita keluarkan pembaris. Okey, so kalau ikutkan, itu adalah kamu punya paksi pantulan. Okey, paksi pantulan kamu rupa-rupanya ianya adalah garisan yang tegak dan dia berada di atas paksi ataupun di atas Y. Okey, so dia berada di atas garisan paksi Y. So kalau ikutkan, U kamu ini pastinya ianya adalah pantulan. Okey, cikgu tulis terlebih dahulu. Okey, so kalau ikutkan pantulan, kalau ikutkan pada paksi lah. Okey, pada paksi. Cuma kalau kamu tengok ini, D daripada objek bergerak satu kotak ke paksi ataupun cermin. Okey, daripada D dia bergerak satu kotak ke cermin, kemudian dia memantul satu kotak. Ataupun E kamu nampak dia ada satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat. So 4 kotak dekat situ, dan dia pasti akan memantul 4 juga. 1, 2, 3 dan 4. Okey, so betul lah pastinya ianya adalah pantulan pada paksi. Kalau ikutkan, dia adalah pada paksi X sama dengan kosong. Okey, sebab kamu nampak dekat sini, dia adalah pada paksi X sama dengan kosong. Ataupun mungkin kamu nak kata pada paksi Y. Boleh juga sebab memang dia memang berada di atas paksi Y ni.
Okey, cuma kalau ikutkan garisan tegak ini dia lalu pada paksi X sama dengan kosong. So itulah yang senang kita nampak, pantulan pada paksi X sama dengan kosong ataupun pantulan pada garis X sama dengan kosong. Okey, selesai untuk yang pertama. So untuk V, pastinya daripada image sementara dia mengecil. Okey, so apabila pengecilan tiada istilah pengecilan, sebaliknya dia masih kekal sebagai pembesaran. Okey, jangan sesekali kamu menggunakan perkataan pengecilan walaupun gambar dia mengecil. So dia masih pembesaran, cuma apabila pembesaran, sebentar cikgu lengkapkan ayat. So dengan faktor skala, okey, jangan buat short form So cikgu DGN itu seharusnya ditulis penuh dengan, okey. So dengan faktor skala, kalau ikutkan faktor skala kamu ni akan menjadi pecahan. Kenapa cikgu kata pecahan? Sebab apabila gambar kamu songsang, dia akan jadi negatif. Apabila gambar kamu mengecil, seperti sekarang punya situasi, dia akan jadi pecahan. So kalau ikutkan rumus untuk faktor skala adalah image per dengan objek. Okey, so image dengan per dengan objek. So kalau ikutkan cikgu besarkan. Okey, so image kamu, kalau ikutkan image ni adalah image akhir. So image akhir kamu ni, mana yang kamu mungkin senang nak tengok mungkin yang ni lah kot senang nak tengok. So ini ada 1, kemudian J ke I ini ada 3. Okey, mana-manalah yang kamu rasa nak tengok. So pastinya kalau ikutkan image akhir kamu ni adalah 1, manakala objek kamu ini adalah 3. So mana cikgu tahu 3? Tengoklah, ada 1, 2, 3. Manakala yang ni ada 1. So bermaksud dekat sini, inilah yang cikgu kata apabila kamu punya faktor skala adalah pecahan, bermaksud itu adalah pengecilan. So faktor skala 1/3 pada pusat. Okey, so kita nak mencari pada pusat untuk gambar yang bertindih tak terlalu susah sebenarnya. Sebab kalau kamu tengok daripada H ini, dia mengecil menjadi L. So ni apa ni? I. So I ini mengecil menjadi M. So J ini mengecil menjadi N. So G ini mengecil menjadi K. Manakala F kamu ni langsung tak berganjak. Okey, sebab dia berkongsi antara gambar image dengan image sementara koordinat yang sama. So kalau ikutkan bila dia berkongsi koordinat yang sama, itulah pusat pembesaran. Pada pusat F, kalau ikutkan F kamu nak tulis pada pusat F pun dah dikira betul. Nak tambahkan lagi bagi makin lengkap pun boleh, pada pusat F dalam kurungan 7. So 7, 9. Okey, so pada pusat F 7, 9. Okey, so itu adalah 2 jawapan untuk U dan juga V. So seharusnya akan ada 5 markah dekat situ. So betul atau tidak ada 5 markah? Betul. Okey, so selesai untuk soalan nombor A 1 Roman dan juga 2 Roman. So kita beralih kepada B. Okey, sebentar Sebentar, cikgu ubah sebentar soalan ni. Kenapa dia tak nak bergerak ni? Okey, so kita akan alih dia sebentar ke atas. Okey, kita akan tengok soalan kamu untuk B Kita memerlukan maklumat daripada A untuk menyelesaikan B, itu pasti. Okey, so untuk B, dia suruh kamu mengira luas ataupun nampak je perkataan luas memang dalam kepala. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. So itu pasti. Okey, so diberi pada kamu bahawa pentagon ABCDE. So ABCDE ini adalah objek. Okey, so ini adalah objek yang mempunyai luas 108. Okey, dan gambar kamu ini bertindih So bila bertindih pastinya kita akan ada soalan mencari kawasan berlorek. So bila mencari kawasan berlorek, dia akan ada hasil tolak. So seperti mana awal, kamu akan cari image dahulu. Okey, so kalau ikutkan image kamu ni yang berwarna putih ni. Okey, sebentar. So bila kita dah unlock So dekat sini image kamu yang berwarna putih dekat sini. So pastinya ianya kita tulis sebagai huruf X lah. Okey, sebab dia adalah nilai yang kita tak tahu tapi kita perlu cari. So K kamu adalah faktor skala. So faktor skala kamu tadi adalah 1/3. So seharusnya 1/3 kuasa 2. So objek kamu dia dah bagi 108. Okey, so kamu kira lah terlebih dahulu, kamu akan dapat nilai X sama dengan 12.
Okay, so bermaksud kamu punya gambar dekat sini adalah 12 untuk image, untuk size image. So sekarang dia nak luas kawasan berlorek. So kalau ikutkan objek ini 108, dia akan sama size dengan image sementara yang besar ni. Cuma image sementara ni bernilai 108, sama saiz dengan objek. So kita nak cari kawasan berlorek saja, kita perlu tolak image akhir yang ada berwarna putih di dalam itu. Seharusnya kamu akan ada nilai 108, tolaklah dengan 12, sebab yang 12 itu adalah yang berwarna putih, dan kita akan dapat jawapan 96. So bermaksud 108 luas objek, so 96 luas berlorek, tambah dengan 12 kawasan 12 luas untuk kawasan image, so pastinya 108 jugalah yang dekat sebelah kanan ini. Okey, so untuk B selesai dan kita beralih kepada yang terakhir. Okey, so dia diberi kepada kamu satu jubin. Tentukan sama ada jubin itu adalah teselasi atau bukan. Okey, so kamu yang ini berkenaan dengan fakta lah. Okey, teselasi ni ada dalam buku teks di muka surat. So kalau ikutkan dia dah ada dalam buku teks muka surat 161. So apa ciri-ciri teselasi? Sebab dia nak justifikasi, dia nak suruh kamu tentukan jubin ini ianya adalah sebahagian ataupun teselasi atau tidak. So untuk mengetahui teselasi itu apa, kena buka buku teks muka surat 161, dan kalau ikutkan gambar ini adalah jubin yang mengamalkan teselasi. Okey, so cikgu tulis jawapan dia seharusnya adalah teselasi lah. So dia tanya teselasi atau tidak. So ianya adalah teselasi kerana kerana memiliki. Jawapan dia mungkin panjang sikit. Sebab dalam buku teks pun jawapan dia agak panjang. Teselasi kerana memiliki pola bentuk. Pola bentuk berulang. Pola bentuk yang berulang. Yang memenuhi. Alright. So yang memenuhi, maaflah kalau tulisan buruk sedikit, yang memenuhi satah tanpa ruang kosong. Tanpa ruang kosong. Maaflah kalau kurang boleh baca lah tulisan. Tanpa ruang kosong atau pertindihan. Alright. So ini adalah jawapan yang ada dalam buku teks muka surat 161. Teselasi sebenarnya dia adalah gambar bentuk yang berulang. So dia adalah gambar bentuk yang berulang dan ianya memenuhi satah. So dia takkan ada satu ruang kosong sedikit pun dalam gambar teselasi. Dan seharusnya dia akan memenuhi satah tanpa ruang kosong ataupun gambar itu sememangnya tidak akan bertindih sama sekali. So itu adalah teselasi. So 2 markah dekat sini kerana dia adalah pola bentuk berulang, 1 markah, dan yang kedua dia adalah satah, memenuhi satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. So itu adalah jawapan untuk teselasi. Okey, so soalan nombor 13 percubaan Terengganu ini telah pun selesai. So kalau kamu boleh faham, jangan lupa untuk ajarkan rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa tekan button like, meninggalkan sebarang komen, dan juga yang akhir menekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.